kasih. Jadi pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan kurnianya kita dapat sama-sama menghadiri sesi Zoom kita pada malam ini yang kita adakan setiap minggu pada setiap minggu pada hari Isnin, hari Jumaat pun ada, hari Sabtu pun ada. Jadi setiap sesi itu ada berlainan topik lah yang kita akan bincangkan. Jadi pada malam ini khusus untuk pelabur-pelabur baru maupun yang lama untuk kita refresh mengenai quantum metal lah secara general, secara company profile, kemudian mengenai kepatuhan syariah dan undang-undang dan sebagainya. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Haji Zamri tadi. Baiklah, sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan boleh saya tahu siapa yang baru dekat sini? Boleh chat di ruangan chat box, tulis saya. Tulis saya, boleh saya nak tahu Tuan Zulkifli. Selamat datang tuan. Tuan Ikhwan, Tuan Ikhwan. Jadi ada beberapa teman-teman kita, kawan-kawan kita yang baru join pada malam ini. Tuan Rashdan, ada nama Rashdan juga nama kita lebih kurang. Cuma saya guna you. Alright. Okay. Jadi are you ready tuan-tuan dan puan? Kalau ready sila tulis ready. Tulis ready dekat chat. Are you ready? Ready. Okay. Kalau lihat semua dah cakap ready semua ready. Yes, ready boh. Alright. Okay, saya share screen sekejap. Baiklah tuan-tuan dan puan, pada malam ini khususnya kita akan cerita tentang quantum metal lah. Ada pengenal ataupun introducer tuan-tuan dan puan yang invite ataupun jemput tuan-tuan dan puan untuk menghadiri sesi Zoom kita malam ini adalah of course berkenaan quantum metal lah. Jadi quantum metal ni tuan-tuan dan puan adalah syarikat perdagangan emas, syarikat jual beli emas. Dia jual beli emas lah. Kita beli emas, kita dapat emas. Kita jual emas, kita boleh dapat hasil jualan emas itu tersebut. Okay, jadi quantum metal ni tuan-tuan dan puan quantum metal ini beribu pejabat di Penang, di Pulau Pinang, iaitu di E-Gate ni lah. Ini kalau tuan-tuan pergi dekat lalu jambatan Pulau Pinang, belah kanan, setelah lepas jambatan tu belah kanan itu adalah office quantum metal lah di bangunan E-Gate ini. Jadi quantum metal ini tuan-tuan dan puan quantum metal ini bukan syarikat yang baru quantum metal merupakan syarikat yang telah menapak sejak 2012 lagi dan telah menjalankan aktiviti perniagaan emas sejak 2012 lah. Kemudian quantum metal juga merupakan trading participant of Bursa Malaysia Islamic Services ataupun BMIS. Mereka menjadi trading participant di dalam BMIS. Kemudian Paid Up Capital pada asalnya pada tahun 2012 dulu mereka modal Paid Up Capitalnya adalah RM10 juta. Dan juga quantum metal ni merupakan sistem provider kepada bank, iaitu menggunakan sistem MyGoldEye di mana kita boleh monitor ataupun kita boleh cek gram-gram emas yang kita ada melalui sistem yang di-provide oleh quantum metal, iaitu MyGoldEye. Dan juga sudah tentunya quantum metal merupakan supplier pembekal kepada emas 999. Emas 999 kepada bank. Dan juga di bawah sini kita boleh lihat bahawa Syariah Advisor kepada quantum metal adalah Isra Consultancy. Isra Consultancy ini tuan-tuan dan puan merupakan 100% anak syarikat Bank Negara Malaysia. Panel syariah anak syarikat yang mengurus tentang
Islamic Finance ataupun syariah di bawah Bank Negara Malaysia. Okey, ini saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan quantum metal punya SSM lah. Ini pun kita boleh check pun sekarang mudah ya. SSM ni pun ada tunjukkan bahawa quantum metal telah didaftarkan sejak 2012 lagi. Okey. Siapakah di belakang quantum metal ini tuan-tuan dan puan CEO ataupun founder kepada quantum metal ini adalah Datuk Lim Kong Soon. Datuk Lim Kong Soon ini merupakan seorang usahawan yang telah ada pengalaman 20 tahun dalam bidang emas dan juga di dalam negara dan di luar negara. Jadi Datuk Dr. Lim Kong Soon inilah merupakan CEO ataupun founder kepada quantum metal. Okey. Yang kedua adalah pengerusi syarikat quantum metal ataupun chairman kepada quantum metal adalah Haji Kamarizaman bin Johari. Haji Kamarizaman ini Haji Kamarizaman sebelum ini merupakan pengarah di Bank Negara. Beliau merupakan bekas pengarah Jabatan Siasatan Bank Negara Malaysia dan juga pengarah Development Financial and Enterprise Department Bank Negara Malaysia. Setelah beliau bersara, beliau merupakan menjadi pengerusi ataupun chairman kepada Quantum Metal Sdn Bhd, kemudian chairman kepada Bank Persatuan, kemudian Independent and Non-Executive Director Pemodalan BSN Berhad, PBSNB. Okay. Ini Quantum Metal tuan-tuan dan puan Adakah Quantum Metal berdaftar di bawah Bank Negara? Jawapannya tidak jawapannya tidak. Quantum Metal bukan berdaftar di bawah Bank Negara kerana Quantum Metal bukan institusi perbankan ataupun yang lain-lain ni. Quantum Metal adalah syarikat dagangan emas. Jadi syarikat dagangan emas ni perlulah melapor kepada AMLA. AMLA Reporting Institution perlu melapor di bawah Anti Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001. Okey, jadi di sini maksudnya tuan-tuan dan puan, 100% aktiviti ataupun transaksi yang berlaku di Quantum Metal adalah 100% dipantau oleh Bank Negara Malaysia lah. Okey, begitu. Kemudian ini yang menyatakan bahawa Quantum Metal merupakan commodity trading participant, iaitu mereka jual beli komoditi di Bursa Malaysia Islamic Services inilah. Okey. Ini secara detailnya di dalam Bursa Malaysia Islamic Service itu ada kaunter yang dinamakan Bursa Suq Asila. Bursa Suq Asila ini di sinilah tempat di mana Quantum Metal melakukan trading komoditi yang khususnya yang patuh syariah lah di Bursa Suq Asila ni. Okey, begitu. Jadi ini secara ringkas mengenai ISRA Consulting. ISRA Consulting ini, ISRA telah ditubuhkan sejak 2008 lagi oleh Bank Negara Malaysia sebagai Islamic Finance and Sharia Related Research Institution. Kemudian ada satu jurnal menyatakan bahawa 6.2% Global Islamic Finance ini telah disumbang oleh ISRA. Maknanya besar sumbangan ISRA ini di peringkat global sendiri. Dan ISRA telah memberi pengiktirafan syariah kepada tiga produk di Quantum Metal. Dan juga itu di peringkat tempatan Quantum Metal dapat pengiktirafan syariah itu dari ISRA sendiri. Dari peringkat antarabangsa juga Quantum Metal dapat pengiktirafan dari IOFI, iaitu Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution yang berpangkalan di Bahrain. Okey, jadi ini yang pertama ini syariah pronouncement yang pertama, iaitu GLA ataupun Gold Leverage Asset, di mana sekarang telah ditukarkan nama kepada GAE ataupun Gold Asset Enhancement, di mana
ISRA telah mengeluarkan pronouncement kepada quantum metal, kepada ketiga-tiga produk quantum metal. Okay, ini yang merupakan produk yang gandaan itulah, yang menggunakan komoditi murabahah ataupun tawaruk financing. Okey, ini yang kedua iaitu GSA ataupun gold saving. Kemudian yang GAA sekarang dah di rebrand namanya jadi GCA, Gold Convert Account. Jadi ini ketiga-tiga syariah pronouncement dari ISRA Consulting lah. Okey, jadi ini siapakah rakan niaga quantum metal? Rakan niaga quantum metal seperti tuan-tuan lihat logo-logo di sini. Yang pertama adalah Bank Muamalat, kemudian Ar-Rajhi Bank, Affin Bank dan juga Alliance Bank. Keempat-empat bank ini merupakan quantum metal merupakan supplier emas kepada mereka lah. Jadi keempat-empat bank ini menawarkan gold investment kepada pelabur mereka, kepada pelanggan mereka, di mana mereka boleh menyimpan dalam emas, menyimpan dalam bentuk emas ataupun menyimpan dalam bentuk emas dari secara digital lah, secara digital, dan quantum metal lah merupakan supplier kepada mereka. Okey, kemudian ICBC Bank of China, bank terbesar di dunia ini. Quantum metal merupakan distributor kepada Panda Gold Coin. Panda Gold Coin ini kita boleh dapatkan melalui quantum metal. Panda Gold Coin ini dikeluarkan oleh ICBC, tetapi kita boleh request untuk beli Panda Gold Coin dengan quantum metal. Kemudian yang seterusnya adalah Ar-Rahnu Tekun. Seperti tuan-tuan lihat, Ar-Rahnu Tekun ini merupakan institusi kerajaan, merupakan agensi kerajaan, iaitu di mana kolaborasi antara quantum metal dan Ar-Rahnu Tekun ini kita boleh redeem fizikal ataupun kita boleh tebus emas fizikal. Jika kita nak tebus, kita boleh tebus di Ar-Rahnu berdekatan dengan rumah kita. Macam contohnya di Selangor ini, ada di Shah Alam ataupun di Semenyih, dan juga kalau di tempat lain yang saya tahu di Kelantan, di Kota Baru ataupun di Tanah Merah. Jadi di mana-mana Ar-Rahnu Tekun, di mana-mana cawangan Ar-Rahnu Tekun, kita boleh redeem physical gold itu jika kita ada gram dalam kita punya GSA lah, dalam kita punya simpanan emas, kita boleh redeem physical. Kemudian ISRA ini yang seperti saya ceritakan tadi, ISRA merupakan syariah advisor kepada quantum metal. Kemudian Koperasi Angkasa merupakan bapa koperasi di Malaysia juga, antara rakan strategik di quantum metal, Angkasa dan juga aku. Okay, ini ada okey, ini saya tunjukkan dokumen ataupun agreement antara bank-bank tempatan di sini dengan pelabur mereka, dengan pelabur yang ataupun pelanggan yang menginginkan menyimpan emas secara digital. Di sini ada ditunjukkan bahawa ni Affin Islamic lah. Islamic ada ditunjukkan di bawah sini gold supplier means quantum metal Sdn Bhd or reputable and certified and authorized gold supplier which shall be notified by the bank from time to time. Jadi ini untuk Affin Bank. Kita pun boleh check. Sekarang ni kita mudah saja, kita boleh check di Google, di Google ataupun kita boleh check di laman rasmi bank tersebut. Maka kita boleh dapat agreement yang begini. Gold supplier mengatakan bahawa quantum metal menjadi supplier kepada bank-bank. Kemudian ini tadi Affin Bank. Kemudian yang kedua saya tunjukkan Alliance Bank. Alliance Bank pun sama, tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada dinyatakan di sini bahawa into gold storage account by the appointed vendor quantum metal Sdn Bhd ataupun e-gold supplier. Okey, kemudian yang ketiga adalah bank muamalat. Jadi kita boleh lihat pun sama juga. Oh tadi Alliance. Okay. Ini bank muamalat. Bank muamalat untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan merupakan bank yang pertama lah berurusan dengan quantum metal.
dalam jual beli emas. Bank yang pertama di Malaysia dalam jual beli emas yang quantum metal supply. Jadi bank muamalat yang pertama, setelah itu diikuti dengan Bank Alliance, Affin Bank, Al-Rajahi Bank dan sebagainya, dan Angkasa. Kemudian di sini pun sama, bank muamalat kita boleh lihat gold supplier means quantum metal Sdn Bhd, authorized gold supplier which shall be determined and notified by the bank from time to time. Ini pun kita boleh cek. Okey, ini ada satu keratan lah dari press release dari bank muamalat, iaitu pada 2017, pada tahun 2017 bank telah berjaya menjual 374 kilogram emas, kilogram fizikal emas bernilai iaitu RM73 juta kepada pelanggan mereka. Dan di sini dinyatakan bank adalah ejen via Perth Mint Australia's authorized distributor, iaitu Quantum Metal Sdn Bhd. Okey, ini pun dinyatakan Quantum Metal Sdn Bhd. Okey, jadi tadi yang saya ceritakan di peringkat tempatan sendiri yang mengiktiraf dari segi kepatuhan syariah adalah ISRA, iaitu badan syariah ataupun panel syariah 100% dimiliki oleh bank negara. Kemudian di peringkat global pula Quantum Metal juga tersenarai di bawah syarikat yang menawarkan produk-produk patuh syariah di peringkat global, iaitu yang capai standard AOF, iaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Ini kalau tidak capai taraf ataupun standard AOF ini, maka tidak boleh tersenarai di dalam World Gold Council lah. Di Quantum Metal capai syarat AOF dan listed dalam World Gold Council. Alright. Okey, jadi emas-emas yang kita beli ini tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita beli emas, iaitu biasanya di Quantum Metal ni kita membeli secara digital lah, tetapi untuk mencapai syarat patuh syariah itu tuan-tuan dan puan-puan, ia haruslah bersandarkan dengan emas fizikal, emas yang sebenar, emas itu wujud. Jadi di manakah emas-emas yang kita beli itu tadi disimpankan tuan-tuan dan puan-puan? Jadi semua emas-emas yang kita beli itu disimpan di dalam syarikat di syarikat peti besi, iaitu Brinks. Brinks yang terdekat dengan kita adalah di Singapura. Okey. Emas-emas yang disimpan di Brinks ini tuan-tuan dan puan-puan, emas-emas yang disimpan di Brinks ini adalah 100% diinsurankan oleh Lloyd's of London. Maknanya jika ada apa-apa terjadi dengan emas kita, dengan simpanan kita, ia akan diinsurankan 100% lah oleh Lloyd's of London. Jadi jika kita nak cerita tentang Brinks ini tuan-tuan dan puan-puan, Brinks ini telah ada pengalaman sejak 150 tahun dahulu, sejak 1859, dan juga dia dah ada di 110 negara lah. Brinks ini terkenal di luar negara ni untuk kita menyimpan harta-harta, barang-barang berharga, khususnya emas lah. Okay, jadi inilah syarikat Lloyd's of London ini tadi, JLT. Ini certificate issued to Quantum Metal Sdn Bhd. Okey, tadi kita cerita Quantum Metal kan. Jadi emas yang dikeluarkan oleh Quantum Metal ni emas dari mana? Emasnya adalah emas Perth Mint. Hallmarknya adalah hallmark Perth Mint Australia. Perth Mint Australia ni tuan-tuan dan puan, di ranking negara merupakan top 5 in the world. Top 5 in the world, dan juga dia 100% dimiliki oleh kerajaan barat Australia. Dan semestinya high quality dan pure bullion gold lah. Jadi emas Perth Mint Australia ini tuan-tuan dan puan, jika kita bawa ke mana-mana, di luar negara, ke Thailand ke Afrika ke London ke, pasti tradable on market price lah. Berbanding kalau kita bawa emas yang kita yang mungkin luar negara tak mengenalinya,
Mungkin kita bawa emas, contohnya emas Apple ke, emas cap ayam ke dari sini kita bawa ke sana. Jadi mungkin mereka nak kena buka seal apa semua, nak kena cek ketulinan dan sebagainya. Jadi kalau kita ada emas Perthmin ni, ia merupakan emas yang branded lah. Bagi yang kolektor emas pasti mengenali emas Perthmin. Dan emas Perthmin ni dijamin ketulinannya jika ada timbul isu yang tidak mengatakan emas itu tidak tulen, maka Perthmin akan ganti 100%. Gitu. Kalau kita lihat di website Perthmin, website rasmi Perthmin. Website rasmi Perthmin ada ditulis beberapa eksklusif distributor di Malaysia. Jadi ada 5 sebenarnya distributor daripada untuk emas Perthmin ini. Jadi emas Perthmin ini salah satunya distributornya adalah Quantum Metals Sdn Bhd. Yang lain ada Nubex, ada Rolling Silver dan sebagainya. Tapi kita tak pernah dengar. Yang kita selalu dengar, yang kita selalu nampak di shopping mall ni adalah Tommy Gold. Tommy Gold and Jewellery ni. Tommy Gold pun ambil daripada Perthmin, tetapi mereka menjual barang kemas ataupun emas hiasan lah. Berbeza dengan Quantum Metal emas yang dikhususkan untuk pelaburan, of course gold bar dan bullion lah, emas jongkong, emas jongkong yang diambil dari Quantum Metal. Okey, jadi ini ada satu keratan akhbar lah, di mana Quantum Metal punya business partner adalah Akko dan juga Angkasa. Angkasa ini merupakan bapa koperasi yang ada 6.5 juta ahli, dan juga Akko ini tuan-tuan dan puan-puan, Akko pun sama, of course di ASEAN, dan dia ada di ada 60 juta ahli seluruh dunia. Ini pun sama. Ini Datuk Fatah ini. Datuk Fatah, yang bahagia Datuk Haji Abdul Fattah Haji Abdullah merupakan Presiden Angkasa Koperasi. Beliau membuat MOU antara Angkasa dan juga Quantum Metal. Jadi mereka tubuhkan syarikat namanya Akko Gold. Jadi Akko Gold ni tuan-tuan dan puan, jika ada koperasi yang ingin melabur ataupun membeli emas, haruslah melalui Akko Gold ini. Itu MOU antara mereka lah. Jadi mana-mana koperasi lepas ini jika nak melabur ataupun nak membeli emas, haruslah melalui Akko Gold. Itu MOU antara mereka lah. Tuan-tuan boleh juga cek di Google ataupun di website akkogold.com. Boleh cek di situ. Kita boleh nampak sama juga, apa produk-produk yang ditawarkan merupakan produk yang sama yang Quantum Metal tawarkan juga. Okey, begitu. Alright. Okay, tadi saya baru sahaja cerita bab company profile, dari segi kepatuhan undang-undang Malaysia, kemudian dari segi kerjasama mereka dengan bank-bank, dengan agensi kerajaan, dan juga pengiktirafan patuh syariah dan sebagainya. Jadi ada setelah saya cerita tentang company profile dan sebagainya, of course kita nak cerita tentang produk pula tuan-tuan dan puan-puan. Produk-produk ini telah ditawarkan oleh Quantum Metal lah untuk kita. Maybe Encik Roshida, maybe you nak tengok dekat chat box tu ada someone mention about ISRA dekat chat box. Okey, kejap saya tengok. Jadi Tuan Rohaimi Ismail, ISRA announced that they no longer advise Quantum Metal certification expired July 21. Expiry of IC Syariah pronouncement for Quantum Metal Gold Advance and QM Gold Leverage Home Advisory and Consultancy expiry of IC Syariah for QM Gold. Okey. Untuk menjawab soalan Tuan Rohaimi, untuk pengetahuan ISRA masih lagi
merupakan syariah advisor kepada Quantum Metal lah. Tapi untuk produk yang GSA lah, GSA Gold Saving Account. Untuk Gold Advance Account dan juga Gold Convert Account dan juga Gold Asset Enhancement telah akan ditransfer kepada Tawafuk Consultancy. Jadi Tawafuk Consultancy ini dia merupakan bukan yang bank negara punya lah, bukan panel syariah bank negara, tetapi panel syariah private. Tetapi orangnya pernah bekerjasama dengan ISRA juga. Jadi akan ditransfer oleh Tawafuk Consultancy. Kemudian update yang terbaru untuk yang ketiga-tiga produk di peringkat internasional telah diiktiraf oleh Rakaba LLC. Rakaba LLC ini berpangkalan di Amerika Syarikat, di mana director ataupun CEO mereka adalah Syekh Nizam Yaqubi. Beliau ini pun merupakan figura yang terkenal dari segi Islamic Finance. Nanti saya boleh tunjukkanlah untuk pronouncement yang daripada Rakaba LLC itu tersebut. Okey, begitu. Okey, terima kasih tadi puan yang baru mention tadi. Okey. So kita boleh ke kita terus ke produk Quantum Metal? Kita ceritakan tentang produk dahulu. Okey. Okey, untuk produk di Quantum Metal yang pertama adalah GSA ataupun Gold Storage Account. Okey, Gold Storage Account ni direct saja tuan-tuan dan puan. Apabila kita beli, kita ada RM100,000, kita tukarkan ke emas, maka kita dapat emas nilainya RM100,000 lah. Mau itu jadi 200 gram ataupun ikut kadar emas masa. Jadi itu direct sahaja. Kita ada duit, kita tukarkan kepada nilai emas. Jadi yang membezakan antara Quantum Metal dan juga syarikat-syarikat lain ni tuan-tuan dan puan, kalau kita beli barang kemas khususnya, barang kemas ataupun emas-emas hiasan, kita dikenakan spread ataupun markup. Spread ini bahasa dalam gold lah. Jadi spread mereka dari London Spot Price ataupun London Metal Exchange adalah 25 ke 30%. Ataupun lebih lah. 25% ini biasa. Jadi mereka markup daripada harga emas masa adalah 25%. Disebabkan ada upah design, upah security, upah insurans dan sebagainya. Jadi banyak upah lah. Untuk upah design ni memang tinggi. Tetapi kalau kita beli di Quantum Metal, tuan-tuan dan puan, kita beli buy gold from Quantum Metal, kita hanya dikenakan spread hanya 7% sahaja. Di mana antara yang terendah di pasaran lah. 7% sahaja. Maknanya kita beli emas GSA ni, kita tunggu lebih dari 7%, harga emas naik 7%, lebih dari 7%, maka kita dah ada keuntungan dari situ. Jika harga emas naik 1%, 1% berdasarkan 100,000 yang kita beli itulah. Direct saja. Itu direct. Maknanya kita beli emas, harga emas naik 5%, kita untung 5%. Harga emas turun 5%, kita pun rugi 5%. Itu GSA direct. Di mana-mana di bank-bank pun tawarkan yang sama juga. Okey. Yang kedua ini tuan-tuan dan puan, yang kedua adalah Gold Convert Account. Gold Convert Account ataupun GCA, di mana kita boleh membuat pajakan atas nilai yang kita ada dalam GSA itu tadi tuan-tuan dan puan. Contohnya kita ada RM100,000. Ada RM100,000. Kita nak pajakkan, kita boleh dapat sekarang ni sehingga 90% advance cash, di mana kita boleh kita sandarkan nilai duit kita ni kepada emas dan kita boleh keluarkan dan kita boleh belanjakan. Okey, di luar sana tuan-tuan dan puan, realitinya syarikat-syarikat Ar-Rahnu di luar sana yang paling popular sekali ataupun yang paling famous sekali adalah Ar-Rahnu Bank Rakyat. Ar-Rahnu Bank Rakyat ini dari 9 mereka kenakan upah simpan. Upah simpan setahun 9 ke 12% atas nilai RM100,000 yang kita pajakkan. Dia ambil daripada sini, daripada nilai sini. 9 ke 12% setahun, maknanya
9,000 ke 12,000 lah upah simpan sahaja yang kita kena bayar. Kemudian Ar-Rahnu Yapim pula. Ar-Rahnu Yapim merupakan mereka charge upah simpan 16% setahun daripada RM100,000 yang kita pajakkan. Dan ini pun samalah. Normal pawn shop ni antara 18 ke 30% mereka charge. Kadang-kadang ada yang 1.5% sebulan, ada yang 2% sebulan, ada yang 2.5% sebulan. Jadi mereka ni upah simpan mereka sahaja 18 ke 30% setahun ni nak dekat 30,000 lah kalau kita pajak di luar sana. Dan mereka ni ada kenakan kontrak ataupun limit masa di mana dari 12 sehingga 18 bulan kita kena tebus balik. Jika kita tidak tebus balik, maka emas kita ada risiko akan dilelong. Dan biasalah statistik mengatakan bahawa dalam 1 tahun RM1 bilion emas ni dilelong. Disebabkan mungkin mereka tak mampu nak tebus balik, tak mampu nak bayar balik dan emas mereka dilelong. Okey, begitu. Tetapi di quantum metal, tuan-tuan dan puan-puan, jumlah yang kita boleh keluarkan 90% yang seperti saya katakan awal tadi, 90%, dan upah simpan mereka hanya 3.5% sahaja satu tahun. Setahun. Dan dia bukan berdasarkan RM100,000 yang kita bajakkan. Dia berdasarkan cash yang kita keluarkan, iaitu 90,000. Macam di sini saya letak 85,000 sebab sebelum ni 85%. Jadi 85% yang kita keluarkan, 3.5% adalah berdasarkan 85,000 ni. Maka setahun kita hanya bayar RM2,975 sahaja. Ataupun per harinya RM8.15. RM8.15. Ataupun daily prorate lah kita panggil 3.5% ni tadi akan dikira daily prorate. Lagi lama kita simpan ataupun kita jagakan, lagi banyaklah nilai yang perlu kita bayar. Tetapi di quantum metal, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak dikenakan limit masa. Kita tak ada limit masa. Maknanya kita tak ada kontrak. Kita boleh tebus bila-bila masa. Kita nak tebus, kita hari ni kita pajak, besok kita nak tebus pun boleh. Ataupun kita hari ni kita pajak, lagi setahun kita nak tebus, lagi 2 tahun kita nak tebus, lagi 5 tahun kita nak tebus. Sampai bila-bila pun kita boleh pajakkan. Tetapi apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, purata harga emas, tuan-tuan dan puan-puan, setahun adalah 15 ke 20%. Jika 15 ke 20%, kita ambil unjuran 5 tahun. 5 tahun kita ambil katakan 20% lah 20%. Walaupun mungkin mustahil, mungkin tidak mustahil. Jadi kalau kita ambil 20% setahun, 20% setahun, kita ambil 5 tahun. Setahun dah 20%, 5 tahun dah 100%. 100% kenaikan. Kalau ada 100% kenaikan harga emas, kalau kita punya pajakan masih lagi ada 100,000, nilai emas kita masih 100,000. Kita dah keluarkan 90%, kita dikenakan upah simpan 3.5% tadi setahun. Maka apa yang saya nak bagi tahu, kalau harga emas naik 20% setahun, 5 tahun dah naik 100%. Maka 100% ini kenaikan harga emas boleh membayar semula nilai 90% yang kita keluarkan. Maknanya itu kemudahan dia lah, itu fasiliti dia lah. Bila-bila sampai dah harga emas naik 100%, kita dah boleh terminate lah. Tak perlulah kita nak pajak sampai bila-bila kan. Sebab kita masih terikat dengan 3.5% setahun upah simpan itu. Maka kalau dah 100% ataupun 90%, di mana kita tak perlu keluarkan duit sendiri untuk kita bayar nilai pajakan yang kita keluarkan itu, maka kita ada kelebihan lah. Kita ada advantage di mana harga emas yang boleh membayar semula hutang ataupun
nilai yang kita perlu tebus untuk kita ambil semula gram yang kita ada di quantum meter. Begitu. Jadi kalau secara ringkasnya, upah simpan di sini storage fee adalah 3.5% setahun. Kemudian kalau kita calculate daily, sebab dia daily prorate, dia daily prorate, kita hanya dikenakan 0.009% sahaja sehari. Begitu. Maka ini ini adalah yang termurah, di pasaran lah. Tetapi konsepnya emas digital. Kalau kita ada GSA itu tadi, kalau kita ada emas fizikal, kita nak pajakkan cara yang 3.5% setahun ni, itu tak ada, itu tak dibenarkan. Itu boleh pergi dekat yang ni lah, Rahnu Bank Rakyat ataupun Rahnu Yapim, Rahnu Tekun dan sebagainya. Begitu. So ini produk yang kedua, tuan-tuan dan puan. Produk yang pertama kita dengar pun sangat-sangat bagus, tuan-tuan dan puan. So produk kedua pun memang ramai antara pelabur kita yang ambil manfaat dari konsep yang beginilah, dengan tiada limit masa, tiada kontrak, tak ada terikat dengan masa, dan juga upah simpan hanya 3.5% sahaja setahun, maka memang ramai yang ambil peluang memajak di sinilah. Okey, itu produk yang kedua. Produk yang ketiga, tuan-tuan dan puan, produk yang pertama, produk kedua tadi, kalau kita cerita memang yang termurah di pasaran, antara yang termurah di pasaran untuk GSA, yang GCA yang termurah di pasaran. Tetapi kedua-dua produk yang awal tadi masih ada lagi dekat luar. Maknanya konsep emas digital dah pernah ada, kemudian pajak gadai pun ada, Ar-Rahnu pun sebelum ni memang ada, cuma di innovate dan di reform oleh Quantum Metal cara prosesnya untuk GCA itu tadi. Tetapi untuk yang ketiga ini, tuan-tuan dan puan, Gold Asset Enhancement ataupun GAE ini, tiada lagi di mana-mana syarikat yang menawarkan produk yang sebegini. Di mana, tuan-tuan dan puan, kita boleh beli emas ini secara gandaan. Maknanya kalau kita tengok dekat sini, kita beli RM1,000, Quantum Metal akan bagi tawaruk financing iaitu RM9,000. Dia merupakan konsep tawaruk murabahah lah. Jadi kalau kita ada RM1,000, Quantum Metal akan beri kita financing RM9,000, di mana menjadikan statement kita di statement emas kita, pegangan emas kita menjadi 10 kali ganda lah, iaitu RM10,000. Okey. Tetapi kita dikenakan upah financing, ada upah untuk financing yang diberi itu, iaitu RM9,000 yang dibagi, yang Quantum Metal beri financing, kita kena bayar 3.5% setahun dan kita kena keluarkan upfront. Maknanya kita kena keluarkan RM1,000, kita kena tambah lagi dengan RM315 ni lah, menjadikan RM1,315 yang kita kena bayar awal. Tetapi kita tengok dekat sini, kalau harga emas naik 20%, 20% bukan berdasarkan RM1,000 yang kita ada ni, RM1,000 modal yang kita keluarkan ataupun prinsipal kita ni, tetapi 20% berdasarkan RM10,000 yang ada dalam statement kita. Maknanya 20% daripada RM10,000 adalah RM2,000. RM2,000 modal kita, prinsipal kita RM1,000, keuntungan kita adalah RM2,000. Di mana profit kita ni, kalau katakan setahun lah, setahun kita dapat 20% ataupun 200%, 20% kenaikan harga emas. Kita dapat RM2,000. Kita tolak dengan upah financing yang kita kena bayar 3.5% setahun ini. Maka kita masih lagi dapat RM1,685. 168% lah dari segi persentasenya. Okey, untuk yang 315 ni juga, tuan-tuan dan puan, kalau dia adalah refundable. Kalau kita tak melabur sehingga capai setahun, maka kita hanya labur selama mana yang kita labur sahajalah. Ni 3.5% ataupun 315 ini juga adalah daily prorate. Maknanya 315 bahagi pula dengan 365 hari. Maknanya kita hanya bayar 80 sen sahajalah sehari. Okey. Dan juga kita tak terikat dengan kontrak juga, tuan-tuan dan puan. Kita boleh
kalau kita beli hari ni, besok harga emas naik, besok pun kita dah boleh terminate. Dan terminate tu biasanya dalam sehari duit dah masuk dalam bank account kita lah. Tetapi jarang-jarang lah berlaku kalau harga emas naik dalam masa sehari. Okey, ini untuk GAE 10X. Kemudian untuk memudahkan tuan-tuan dan puan, kalau harga emas naik 5%, 5% berdasarkan 10,000 tuan-tuan. 10,000 yang tuan-tuan pegang. 10,000 yang tuan-tuan pegang, maknanya dah 50% daripada 1,000 kita lah, iaitu RM500. RM1,500. Kemudian 10%, kalau naik harga emas naik 10%. 10% juga berdasarkan 10,000, iaitu 100% profit kita dari modal yang kita keluarkan, iaitu 1,000. Ataupun kalau 20%, 20% adalah 200% lah. Okey, tadi kita cerita kalau harga emas naik saja. Kalau turun pula macam mana? Okay, kalau turun pula tuan-tuan dan puan, pun akan dikira dari segi dari 10,000 kita punya pegangan juga. Daripada yang leverage juga. 5% daripada 10,000, maknanya kita dah rugi 50%. Kalau 10% dah rugi 100%. Kalau 20% kita pun rugi 200%. Tetapi di quantum metal tuan-tuan dan puan, kita tak dikenakan margin call ataupun MC kita panggil. Kita tak ada kena top up duit kita ataupun dia force sell. Kalau dah turun dia punya nilai dia tu, kita dikenakan force sell. Tidak. Di sini kita hanya hold sahaja sehingga harga emas naik balik. Kemudian kalau dah kita dah untung dalam kita punya GAE, maka kita boleh terminate. Begitu. Jadi kita cerita 20% ini tuan-tuan dan puan, kerana tahun lepas Januari hingga Disember, ini pun disebabkan COVID lah. COVID, penanganan COVID, Januari hingga Disember, harga emas ni naik 28% tuan-tuan dan puan. 28% di mana investor atau pelabur di quantum metal membuat keuntungan 280% lah. 280%. Kemudian kalau harga emas naik, yang paling dekat dengan kita, yang ini pun saya alami kerana saya mula melabur pada bulan Mac tahun ini. Bulan Mac tahun ini, Mac hingga Mei, 2 bulan, harga emas naik 4 ke 8%. Harga emas ini naik 4 ke 8%, di mana kita buat keuntungan 40 ke 80% lah. Jadi begitu. Ringkasnya begitulah. Jadi macam mana untuk memudahkan tuan-tuan faham macam mana tawaruk murabahah ini tuan-tuan dan puan. Ia sama konsepnya macam pinjaman perbankan Islam ataupun kita panggil baik vitamin AJ lah, ataupun BBA. BBA ini kita bayar 10%, bank bagi kita financing 90%, maka kita boleh dapat nilai 100% lah. Dan kalau ada kenaikan properti itu tersebut, kalau kita ada kenaikan properti tersebut, kita beli rumah katakan, kita gunakan 10% down payment, 90% kita dapat financing daripada bank. Jadi kalau ada kenaikan, kita jual kita punya properti itu tadi, kita balance yang ada kita nilai yang kita dah bayar itu tadi untuk lunaskan kita punya hutang. Kemudian balance itu kita boleh dapat dia punya profit lah. Ini pun sama konsep GAE ni. Maka dekat GAE ni, kalau kita nak beli 40 gram, kita dah boleh beli dengan 4 gram. 4 gram kita boleh memiliki nilai emas yang 40 gram. Kalau kita nak beli yang 100 gram, kita boleh beli 10 gram, maka nilai emas kita pun akan jadi 10 gram jadi 100 gram. Kalau kita beli 100 gram, maka kita memiliki nilai emas yang sekilo lah. Maknanya kalau ada kenaikan harga emas berdasarkan 100 gram ataupun sekilo itu tadi, kalau ada naik 5% berdasarkan sekilo, yang 900 gram itu kita kena pulangkan balik. 100 gram kita akan dapat modal kita, tolak dengan balance yang 5% daripada 900 gram itu tadi, dari sekilo itu tadi, iaitu lebih kurang dalam beberapa nilai ringgit lah, dan kita akan dapatlah profit itu tersebut. Begitu. Untuk kita mudahkanlah. Jadi sama juga
kalau kita ada 10,000, Quantum Metal beri kita financing 90,000, 90,000, di mana kita punya investment adalah RM100,000 lah. Kemudian kalau RM100,000, nilai investment kita RM1 juta. Jadi di sini kalau kita nak ada aset sejuta, nak ada pelaburan yang beraset RM1 juta, kita keluarkan RM100,000 dengan 3.5% RM31,500, di mana awal-awal lagi kita dah kena upfront RM130,000 ni lah, RM30,000, dan kita dah memiliki aset RM RM1 juta. Jadi kalau harga, dan kita boleh terminate bila-bila masa kalau harga emas naik lah. Jadi ini sejarah membuktikan bahawa harga emas ni sejak 1996 ataupun sebelum-sebelum tu pun memang naik sahaja. Tapi kita ambil yang paling dekat lah, 24 tahun kebelakangan ini, harga emas naik 607% selama 24 tahun. Kalau kita bahagikan, setiap tahun puratanya kenaikan ada 25%. 25% kenaikan harga emas. Okey, ini tahun lepas lah. Tahun lepas, kalau kita lihat Ogos yang paling peak sekali, yang paling tinggi sekali. Yang puncaknya kalau harga per gram adalah RM280. RM280 per gram. Sekarang ni dah turun. Sekarang ini adalah RM245. Jadi ini antara testimoni lah pelabur-pelabur, di mana kalau kita beli, ini modal minimum adalah $250 tuan-tuan dan puan, $250, di mana pelabur ini membeli pada 4 hari bulan 3, kemudian dia jual pada 18 hari bulan 5, 18 Mei. Beliau ni profit USD 146, di mana beliau membuat keuntungan 58% dalam masa 75 hari. Kemudian ini yang seterusnya, yang kedua, testimoni yang kedua, pun beli 1 unit juga. Beli pada 5 Mac, jual pada 1 Jun. Beliau membuat keuntungan 99%, almost 100% dalam masa 88 hari sahaja. Sebab harga emas naik 9.9%, tapi menggunakan konsep leverage ni, beliau dapat untung 99%. Ini pun sama, harga emas naik 5.8%, beliau membuat keuntungan 58%. Bergantung kepada kenaikan harga emas. Ini pun sama. Beli pada 4 bulan 3. Beli pada bulan pada 4 bulan 3. Ini mungkin ada 3 unit lah, dia beli 3 unit. Jadi hari ini dia jual pada 22 hari bulan 5. Nilai pada 22 hari bulan 5 ini dapat 59,920, di mana beliau membuat keuntungan 1,920 lah dalam masa 75 hari, 48%. Ini kalau modal yang agak besar, ini testimoni modal yang besar lah. Pada tahun lepas beliau ni melabur RM RM1,88,000, di mana beliau jual pada 24 hari bulan 12, jual dapat RM2,16,000, tolak dengan management fee yang berapa lama yang dia dah laburkan. Jumlah profit dia dapat RM927,000, 85% lah. Sebenarnya dia boleh dapat dia jual 2 juta, dia beli 1 juta, dapat 2 juta. Sebenarnya dia dah untung lebih kurang dalam nak dekat 1 juta lah kan. Tapi dengan management fee yang dia kena bayar itu, tolak-tolak, dia dapat RM927,000 sahaja. Okey, begitu. Saya rasa itu sahajalah kot untuk pembentangan pada hari inilah, pada malam ini. Jadi saya serahkan semula kepada tuan moderator kita, Tuan Haji Zamri. Terima kasih Saudara Rosdan. Kalau Rosdan nak tengok terus beberapa soalan yang di chat box pun okey. Okey. Dan saya buka juga peluang kepada rakan-rakan kita yang masih bersama dengan kita ni, yang berjumlah lebih kurang 79 orang ni, untuk bertanya terus kepada Rosdan. Itu dah ada beberapa soalan, Rosdan, silakan.
Okey, dari Tuan Rohaimi. Kenapa GAE tak continue dengan ISRA juga? Ini dari saya jawab dari sudut pandang seorang reseller lah. Saya pun pernah bertanya juga, kenapa tidak diteruskan oleh ISRA. Jadi ISRA ini tuan-tuan dan puan, beliau ini menjaga stakeholders mereka iaitu Bank Negara Malaysia, di mana mereka ini mendapat banyak pertanyaan dari pelabur, daripada investor-investor di quantum metal mengenai banyaklah, bahkan dari sudut pengurusan pun mereka tanya kepada ISRA, padahal ISRA hanya endorse untuk ketiga-tiga produk itu saja. Ketiga-tiga produk memang mendapat pengiktirafan, tetapi dari segi pengurusan, manajemen dan sebagainya ISRA perlu handle juga. Maka ISRA mengambil langkah untuk diserahkan, ditransfer kepada Tawafuk Consultancy supaya mereka ini menjadi in-house dalam quantum metal. Sebab yang ISRA itu sebelum ini dia hanya third party. Dia tak boleh jadi in-house sebab dia menjaga stakeholder, iaitu Bank Negara Malaysia sendiri. Jadi langkah yang terbaik adalah quantum metal melantik in-house sendiri dalam quantum metal, panel syariah dalam quantum metal, bagi menyelesaikan isu-isu manajemen ataupun dari segi dalaman quantum metal itu sendiri. Jadi tak ada isu mengenai patuh syariah ataupun tidak patuh syariah. Jika kita tanya sendiri pun dengan mana-mana officer ataupun researcher dalam ISRA itu, mereka pun recommend boleh invest di mana-mana, GSA ke, GCA ke ataupun GAE. Okey, begitu. Jadi Tuan Ahmad Arham, Syariah Accreditation for GSA, GCA. Okey, betul. Ni terima kasihlah Tuan Arham. Okey, dari Puan Wan Aznira, untuk pengetahuan semua, GAE produk sekarang sedang diaudit oleh Tawafuk Consultant. Dalam sedikit masa lagi Tawafuk akan sambung pronouncement untuk GAE. There is non-issue so far. Alright, terima kasih Puan Aznira. Dari Puan Nadia Razali, GAE 10X maintenance fees untuk setahun kan? So macam mana untuk tahun seterusnya? Okey. Terima kasih Puan Nadia, mengingatkan saya jugalah berkenaan management fee itu tadi. Untuk management fee tahun kedua, tadi kita baru sahaja cerita untuk tahun pertama. Bagaimana kalau harga emas ni, bagaimana kalau kita melabur dekat GAE ni sampai tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Untuk tahun kedua, kita tetap kena bayar juga 3.5% setahun ini of financing yang diberi. Tetapi kita tak perlu bayar upfront macam tahun pertama. Tahun pertama kita kena keluarkan ni 31,500 untuk modal yang 100,000 ni. Tapi untuk tahun kedua, ia akan dikira berdasarkan harian dan dia akan determinate dan dia akan dikira setelah tolak profit kita lah. Maknanya dia akan calculatekan untuk kita sendiri dalam sistem. Jadi kita tak perlu nak keluarkan lah tahun kedua tu. Kita nak keluarkan pun agak berat kita rasa. Jumlahnya tu bukan sedikit. Dia lebih kurang dalam 30% daripada kita punya principal 100% itu. Begitu. Tahun kedua kita macam tu. Kita bayar yang 3.5% tetapi tak perlu di awal, kita bayar di akhir ketika termination. Okay, harian berapa pun sama juga. Untuk harian 31,500 kita bahagi pula dengan 365 hari. Maknanya okay, kita buka kalkulator. 31,500 bahagi dengan 365 hari setahun, maka kita kena bayar RM86 sehari. RM86.30. Sebab itu di GAE tuan-tuan dan puan, di GAE ni lagi cepat kita terminate sebenarnya lagi jimat. Gitu. Sebab tu kita sarankan untuk pembelian GAE ni, beli ketika harga rendah, jual pada harga tinggi. Dalam masa 2 ke 3 bulan boleh terjadi. Memang semua pelabur pun dah alami dah. Jadi dalam 2 ke 3 bulan kita terminate. Bila harga emas turun balik, kita boleh entry balik, kita boleh reinvest balik.
Terminate ni apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Terminate ini kita kena terminate modal, kita kena ambil semula keuntungan balance yang tolak dengan financing tu, kita kena ambil semula. Jadi kesemua-semua jumlah yang dalam statement kita ni kita kena masukkan dalam bank account kita ataupun masuk dalam account GSA. Kemudian kalau harga emas turun, kita boleh reinvest balik lah. Begitu. So di sini kita dah involve dalam macam kita dah trade lah. Kita buy low sell high. Kalau GSA konsepnya mudah saja. Kita konsepnya menyimpan. Kita risau dengan keadaan inflasi semasa, keadaan inflasi Malaysia, keadaan inflasi dunia dan sebagainya. Kita tukarkan nilai currency ringgit kita kepada emas. Itu konsep biasa. Kemudian GCA pula. GCA kita boleh sandarkan simpanan kita dalam bentuk emas, dalam nilai emas, dan kita boleh ada kuasa beli untuk belanja apa sahajalah. Tapi kita masih selamat sebab kita sandarkan kepada nilai emas. Jadi Quantum Metal ada ekosistem yang lengkap untuk menyimpan, untuk berbelanja ataupun untuk kita pakai duit dan kita sandarkan kepada emas, dan untuk kita invest, di mana kita boleh dapat ganda 10 berbanding kita beli secara biasa. Beli secara biasa dengan RM RM1,000, kita hanya dapat 4 gram sahaja. Tetapi menggunakan konsep leverage, di mana Quantum Metal bagi kita financing 90%, dan kita boleh dapat nilai 40 gram. Di mana kalau harga emas naik, bukan berdasarkan 4 gram kita, berdasarkan 40 gram. Okey. Soalan dari Puan Nadia, kita dah bayar upfront 3.5% upfront untuk tahun pertama. Kalau dalam masa setahun harga naik, kena tolak lagi 3.5% macam dalam kiraan tu yang pinjaman tawaruk. Maksudnya saya tak berapa jelas. Kalau dalam setahun harga naik, kena tolak lagi ke 3.5? Kalau dalam masa setahun, kita macam saya katakan tadi, 3.5% adalah setahun. Kalau kita hanya labur 2 bulan, lagi 10 bulan Quantum Metal akan refund balik lah jumlah yang dalam 3.5% itu tersebut. Begitu. Kalau kita pakai 10 bulan, hanya 2 bulan sahaja yang refunded dalam kita punya bank account ataupun kita punya gold account lah. Begitu. Begitu ke soalan Puan Nadia? Boleh jelaskan. Dari Tuan Zul Halim, Assalam, soalan saya adalah kenapa harga harian di LME tidak sama dengan harga yang di QM? Harga harian yang di LME tidak sama dengan harga QM. Harga LME, of course sebab Quantum Metal dia ada spread dia ataupun markup. Kita panggil itu keuntungan syarikat lah. Di mana harga LME adalah harga emas masa. Kemudian harga yang Quantum Metal jual kepada kita, harga yang kita kena beli adalah harga yang Quantum Metal dah berikan spread. Iaitu kalau di GAE 10X, tuan-tuan dan puan, Quantum Metal kenakan spread kepada kita 3%. Di mana kalau harga LME RM250, kalau harga LME RM250, Quantum Metal markup 3%, di mana kita kena beli dengan harga RM257.50. Ada RM7.50 setiap gram yang Quantum Metal untung, yang Quantum Metal kenakan kepada kita apabila kita beli. Begitu. Kalau GA5X, ada juga GA5X tuan-tuan dan puan, kita boleh juga buat yang 5 kali ganda. 5 kali ganda ni minimum kita boleh beli dengan $25 sahaja. Berbanding yang 10X, kita kena beli dengan $250. $250 maknanya lebih kurang dalam 1,000 lah. Kemudian kita kena upfront lagi 3.5%, lebih kurang dalam RM1,350. Tetapi di yang GE5X, kita boleh mula dengan $25. Di mana lebih kurang dalam RM100 lah. RM100 dan 3.5% kita tak perlu bayar upfront. Kita bayar waktu termination, waktu di akhir. Kita bayar di akhir. Dan juga perbezaannya adalah dari segi spread. Spread GE10X 3%, spread GE5X 4%. Okay, kita ambil contoh, kalau harga emas naik 5%,
harga emas naik 5% dari GAE 10X tolak dengan spread 3%, kita ada lagi 2% dan 2% tersebut kita kali dengan 10 sebab dia leverage 10 kali ganda kan. Kita dah untung 20%. Kalau GAE 5X kita dikenakan spread 4%. Kalau harga emas naik 5% tolak 4% spread tu tadi, kita kena tunggu harga emas naik lebih dari 4%, maka kita dah untung kan. Okay, saya kata tadi kalau harga emas naik 5%, tolak 4%, kita ada baki lagi 1%. 1% kali dengan 5 sahajalah sebab leverage 5 kali ganda sahaja. Maka kita untung 5%. Begitu. Itu perbezaan antara GAE 10X dan juga GAE 5X. Maka sebenarnya yang lebih jimat untuk kita labur di GAE adalah di GAE 10X sebab kita hanya tunggu harga emas naik lebih dari 3% sahaja, kita dah mula dapat keuntungan. Berbanding yang 5 kali ganda, kita kena tunggu harga emas naik lebih dari 4%. Maknanya lebih lama lagi berbanding yang GAE 10X. Dan juga GAE 10X kita dapat 10 kali ganda. Lagi banyak daripada yang 5 kali ganda GAE 5X. Cuma yang GAE 5X kita boleh mula dengan modal yang rendah lah. Maka sangat sesuai lah untuk kawan-kawan universiti ataupun di peringkat sekolah menengah yang penting atas umur 18 tahun boleh mula melabur di GAE 5X yang ada gandaan itu tersebut, mendapat tawaruk financing. Begitu. Okay, saya tanya. Okay. So saya harap menjawab soalan Tuan Zul Halim. Kemudian dari Puan Nadia Razali, kenapa dalam pengiraan 9,000 kali 3.5% bukan maintenance fees ke? Maaf, tak boleh nak on suara, anak-anak bising. Soalan di atas bukan maintenance fees. Betul lah, dia maintenance fees. Dia bukan maintenance fees, dia management fee. Management fee. Tapi dari segi syariah termnya adalah tawaruk fee. Upah tawaruk tersebut. Upah tawaruk yang kita dapat financing itu. Maka itu kita dah dikenakan 3.5%. Betul, kita dah bayar upfront. Cuma dia refundable, puan. Dia refundable. Maknanya kalau kita labur hanya 2 bulan, kita dah harga emas dah untung, dah naik ni. Kita ada keuntungan dalam GAE dan kita nak terminate. Lagi 10 bulan kita akan dapat baliklah refund jumlah yang belum dipakai lagi tu sebab yang 3.5% adalah daily prorate. Begitu puan. Okey, saya tunjukkan website Quantum Metal bagi menjelaskan lagi lah. Okay. Okey, di sini ini kita boleh lihat, tuan-tuan boleh cek dekat quantummetal.com. Tuan-tuan pun dah yang pernah melabur mesti dah tahulah di mana website rasmi Quantum Metal ni. Website ni ada ditunjukkan setiap pergerakan harga emas dia akan berubah. Harga emas dunia berapa dia akan ubah setiap 5 minit. Quantum Metal dia tak ubah setiap saat. Dia tidak di-consider sebagai live trading ataupun trading live. Kita trade ikut proses yang Quantum Metal berikan lah. Maknanya kalau harga emas di Quantum Metal dia punya perubahan hanya 5 minit sekali. Maka kalau kita tengok harga emas dunia sekarang kita klik dekat goldprice.org, kita tukarkan ringgit, kita tukarkan gram, kita nampaklah harga emas dunia ni iaitu RM243.44. Kalau kita tengok dekat sini pun sama. QM buy ini adalah harga emas dunia ataupun harga LME lah. Dia sama sahaja. 243.45. Setiap 5 minit kalau ada pergerakan lah. Kalau ada pergerakan harga emas dia akan update dekat sini lah. Jadi ini yang GSA tu tuan-tuan dan puan markupnya 7%. Assalamualaikum Cik Rusdan. Ya saya. Saya Nadia tadi ni. Okey. Saya nak tanya yang pasal GAE 10 tadi sebab saya tak berapa faham. Okey. Kan kita dah waktu yang kita belian kali pertama tu,
Kan kita dah bayar dia punya bagi apa management fees tu kan. Betul. Dia dah siap-siap. Maksudnya kita kena bayar 1,300 lebih kan. Ya. Kata kalau kita beli 1,000 lah. So macam kat situ dia dah siap-siap tolak dia punya management fees untuk setahun kan. Tapi bila kita contohlah kata pada tahun tu harga emas naik. So katakanlah saya nak jual kan, nak terminate. Jadi bila kita kira profit tu, masih kena tolak juga ke 3.5 tu. Sebab kan kita dah bayar upfront kan. Macam ke pengiraan kat sini untuk yang maksudnya dah lepas setahun? Tak. Dia kalau yang saya tunjukkan tadi memang setahun. Yang ini setahun Yang dalam sini setahun. Cuma yang untuk jelas saya buka lah saya punya account untuk kita nampak lagi detail. Macam mana kita jadi double ke tolak macam kita dah bayar upfront setahun. Tapi nanti dekat yang bila kita nak kira ni dia tolak lagi 3.5. Maksudnya keuntungan kita dapat tu. Oh, saya faham Mas Puan. Maksudnya saya tak faham kat situ. dari segi financing kita dikenakan 3.5% kan? Dari segi harga emas kita pun dikenakan juga 3%. Maknanya untuk kita dapat untung dalam GAE ni kita kena tunggu harga emas naik lebih dari 3%. Baru kita untung. Kemudian dari segi management fee pula, dari segi tawarruk fee pula. Kita kena tunggu harga emas ni naik, kalau katakan kita labur setahun setahun maknanya dah 3.5% ni kita dah pakai dah. 3.5% tambah lagi dengan spread yang dia kenakan iaitu 3%, dah jadi 6.5%. Kalau setahun saya bagi contoh dekat Puan, kalau setahun kita kena tunggu harga belian kita pada hari ini kita kena tunggu lebih dari 6.5% baru kita ada keuntungan. Itu dari segi kalau kita guna management fee tu setahun penuh lah. Tetapi kalau kita tak sampai sebulan ataupun 4 ke 5 bulan saja kita labur, lagi 5 bulan 3.5% tu akan di-refund. Contohnya macam ni lah. Saya tunjuk ini salah satu contoh akaun pelabur. Okey, ini kita perhatikan dekat management fee refund. Management fee refund ni apabila kita mula melabur, dia akan update terus. Biasanya kalau satu unit dia akan keluar dekat sini 78.75 USD lah. Jadi 78.75 USD ni dia akan berkurang setiap hari. Setiap hari akan berkurang beberapa USD. Jadi sampai ke hari ni kalau kita terminate, kita akan dapat jumlah yang 3.5% of financing tu tadi. Kita masih lagi akan dapat jumlah yang refunded iaitu 41.42 US dollar. Kalau kita pakai sampai setahun katakan ini saya beli 10 hari bulan 6, 10 Jun. Maksud saya nak terminate 10 Jun 2022. Di sini dia akan kosong. Dia akan tak ada apa-apa dah yang kita dapat refund. Jadi macam kat sini mudahnya saya beri pemahaman yang mudah. Kalau kita beli bulan 6 tahun ni, katakan harga emas bulan 6 tahun ini tinggi ni. Ini antaranya lah, beli net cash out pun baru 59. Padahal modal 250. Kita nak tunggu banyak lagi ni, nak kena net cash out yang lebih tinggi daripada 250. Maknanya kita kena tunggu mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Kalau kita beli harga emas pada harga emas yang tinggi. Tetapi kalau kita beli pada harga emas yang rendah, katakan kita boleh jana keuntungan kalau harga emas naik 5%, kita ada untung 5% daripada satu unit, saya katakan satu unit 5%, kita dah dapat 50%. 50% maknanya kita ada dalam statement kita yang kita boleh keluarkan tolak dengan financing yang dia bagi pinjam tu. Balance tu kita dapat 1,500. 1,500 ni belum bersih lagi. Sebab kita ada cost management fee yang kita kena bayar. Mungkin boleh jadi kalau 4 bulan kita labur, 100 yang kita kena bayar. Sebab setahun 300 kan, kita ambil 4 bulan.
4 tolak RM100 yang kita dah bayar 3.5% tu tadi. Sebenarnya keuntungan kita 500 bersih, tetapi tolak dengan management fee refund, management fee yang kita dah pakai, kita hanya untung 400 sahaja. Begitu. Harap jelas Puan Nadia ke macam mana? Dah saya dah faham. Terima Kalau kasih. ikut tu Puan Nadia dah macam okey faham dah tu. Cuma ada satu soalan lagi Rusdan. Okey. Daripada Cik Syuk, macam mana nak jual emas kita? Okey Cik Syuk, macam mana nak jual emas kita? Okey, ini menarik. Kita share skrin sekejap. Okey, macam mana kita nak jual emas kita? Okey, kita kena tahu dulu mula-mula kita melabur di mana? Di GSA ke, di GCA ke, ataupun di GAE. Tapi kita khususkan dalam GAE dululah. Sebab GAE ni yang sangat-sangat bagus. Maknanya kita hanya tunggu harga emas naik lebih dari 3% sahaja kita dah boleh buat keuntungan. Maka di GAE ni, cara untuk kita terminate ataupun kita jual emas kita di GAE adalah begini. Pertama kita kena perhatikan dekat initial investment. Kalau initial investment ini lebih tinggi daripada net cash, jumlah net cash out, bermakna kita masih belum untung lagi. Kalau net cash out ni lebih tinggi dari kita punya initial investment, bermakna kita dah ada keuntungan dan kita dah boleh buat calculation sedikit. Kalau kita nak jual ni kita ada untung ke tidak. Maka kalau net cash out lebih tinggi, kita katakan dia jadi 400 USD lah di sini. Tetapi ni baru 58 kan. Kita kira katakan 400 USD. 400 USD waktu kita terminate tambah dengan management fee jadi 441 USD. Katakan modal kita di sini satu unit lebih kurang dalam 1,300. Okey, caranya sebab ini net cash out belum tinggi lagi. Jadi saya kira manual untuk tuan-tuan dan puan. Katakan 400 USD di net cash out. Kita tambah dengan management fee refund USD iaitu 41.42. Kita dapat 441.42 lah. Okey, jadi berapa nilai USD ke ringgit sekarang? 441.42 kita kalikan dengan currency rate, Malaysian currency rate iaitu 4.239. Maka kita dah dapat RM1,871. Berbanding modal untuk satu unit adalah 1,300 betul? Kita dah untung lebih kurang dalam 500 lah. Cara nak terminate, kita tekan balik dekat JE list, kita klik action. Okey, sekarang ni tadi saya kira bab keuntungan. Kalau rugi macam mana? Ni tuan-tuan tengok ini rugi ni, ini confirm rugi sebab net cash out lebih rendah daripada initial investment dan dia bukan rendah yang sedikit, rendah yang banyak sebab kalau turun 1% pun dah turun 10%. Yang ini dah tak tahu dah turun berapa persen dah kan. Ni dah saya rasa dah 70% turun. Okey, kalau kita terminate, kita masih boleh terminate tetapi kita rugilah. Ni tapi tak apa, saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan. Okey, kalau kita terminate sekarang, berapa kita akan dapat? Sebab kita tak terikat, kita boleh jual bila-bila masa sahaja. Nampak? Kalau saya terminate sekarang dengan status net cash out lebih rendah daripada initial investment, tambah dengan management fee refundable yang 41 USD yang saya akan dapat tu tadi, saya hanya dapat jumlah RM427 sahaja. Kalau saya terminate sekarang, ketika harga emas tengah rendah dan beli pada waktu mahal. Maksudnya saya dah rugi lebih kurang dalam RM900 lah. RM900 saya rugi kat sini. Dia pun ada bagi tahu warning. You are terminate ada loss position. Kalau kita nak terminate juga, itu ikut pada kita lah. Jadi kita ada option nak masuk dalam bank account ataupun gold account. Tapi saya tak nak lah terminate tuan-tuan dan puan. Okay, ni kita cancel. Begitu. Alright. Jadi okey faham. Terima kasih Puan Nadia. Tuan Syuk, okey, tadi saya cerita baru GAE GAE ni macam tu lah. Kalau saya nak jual ketika rugi pun boleh, ketika untung mestilah lagi boleh lah. Mesti kita pun suka kan. Kalau harga emas naik.
Kemudian ini pun sama. Kita beli dengan nilai 250 USD. 1000 ni kita dapat 4 gram biasanya kalau kita beli biasa ataupun GSA. Tetapi menggunakan konsep leverage 10 kali ganda, kita dapat 40 gram. 40.2 gram. Begitu. Okay, itu untuk GAE kalau kita nak jual macam mana. Untuk GCA pula, macam mana kita nak jual? Untuk GCA, nampak? Okey, ini contohnya. Saya ada beberapa statement yang saya pajakkan. Setiap tarikh harga yang berbeza-beza lah. Ini contoh katakan pajakan 9/8. 9 Ogos 15.8 gram. Itu 56. Harga emas pada masa tu 56.1 US dollar per gram. Sehingga ke hari ini saya perlu bayar 7.7 US dollar. Dan saya belum realize, saya belum bayar betul-betul lagi lah. Ini baru update dalam sistem saja. Kemudian dari segi nilai emas, kenaikan harga emas berbanding nilai yang saya pajak itu ada kenaikan dan saya ada keuntungan lebih kurang dalam 12.8 US dollar. Kalau saya nak terminate ataupun saya nak bayar tebusan 85% yang saya dah keluarkan tu tadi, maka saya klik pay convert ni. Ataupun saya nak terminate terus, saya terminate dengan membayar semua sekali. Begitu. Ini pun sama. Yang kedua, pajakan 30 gram. Ada 58.9 US dollar. Harga masa tu 58.9. Agak tinggi lah. Sekarang ni harga berapa? Sekejap 57.43. Sangat-sangat bagus harga sekarang. 57.43. Ni 57.7, 56, 55. Ni sangat-sangat untung lah. Nampak? Saya pajak 16 gram. Sehingga ke hari ini bayar 4.3 US dollar upah simpan. Kemudian gain saya dapat 26.4. 26.4 US dollar sehingga ke hari ini. Kalau saya nak, sebab kita ada kelebihan, kita ada advantage untuk kita pajak sampai bila-bila ni. Maka tak perlulah saya nak terminate sekarang. Saya terminate mungkin 5 tahun akan datang lagi ke? Begitu. Itu untuk GCA. Untuk GSA memang sangat mudah. Konsepnya mudah sebab dia macam kita punya simpanan lah. Ini simpanan kita boleh masukkan duit bila-bila masa, kita boleh keluarkan duit bila-bila masa. Kalau kita nak beli, kita tekan buy gold, biasa. Kalau kita nak jual, tekan sahaja sell gold. Tapi make sure adalah amount dalam GSA kita. Maka kita dah boleh jual. Serendah RM10 pun kita boleh jual. RM10 pun kita boleh jual. Dan membeli pun serendah RM10 kita boleh beli untuk GSA. Begitu tuan-tuan dan puan. Dalam list GA10X account, tuan ada initial minimum kurang 250 USD unit. Macam mana beli GA10X? Macam mana ni? Saya tak apa jelas soalannya. Dalam list GA10X account, tuan ada initial minimum kurang 50 USD per unit. Macam mana boleh beli GA10X? Mungkin Puan Zanariah Ros boleh, kalau ready untuk tanya soalan direct, sebab soalan Puan ni Cik Rosdan tak boleh nak catch apa soalan Puan sebenar. Dalam list JE10 dan account Tuan ada initial minimum kurang 250 USD per unit. Macam mana boleh beli JE10X? Okey, tak apa, nanti kalau Puan Zanariah bersuara nanti kita boleh respon. Yang lain silakan kalau ada yang masih nak bertanyakan soalan. Kita tak ada share malam ni, Kak Rosdan Share ada kurang orang sikit lah. Tak ada yang available tuan. Puan Zanariah kata rujuk kepada JE kali 10 ni Rosdan. Rujuk JE10X. Okey, saya rujuk tadi. Puan Zanariah refer kepada Tuan Rosdan punya. Okey, ya betul. Memang refer dalam saya punya tadi. Cuma saya tak faham apa pertanyaan dia. Ada daripada Cik Ahmad Masdo, macam mana nak guna JSA untuk beli JE?
Okey, macam mana nak beli GSA, nak beli JE menggunakan GSA? Ke terbalik? Okey, betul-betul. Macam mana nak beli GAE Balik. menggunakan GSA? Okey, cara nak beli GAE menggunakan GSA, sudah tentunya kita kena ada nilai yang mencukupi untuk beli satu unit. Satu unit ke, 2 unit ke, 10 unit ke, yang penting kena cukup dalam nilai GSA-nya. Contoh ini nilai semasa lah RM2,817. Kalau saya nak beli GAE sekarang, purchase GAE 10X, saya beli satu unit cukup lah. Kalau 2 unit mungkin tak cukup. 2 unit kita klik submit. 2,000 cukup untuk 2 unit. Kalau saya nak beli menggunakan GSA, saya klik GSA ni. Yang penting kita tahu nilai kita berapa dekat GSA tadi, di homepage tadi. Kalau ada 1,300 berapa kalau satu unit. Saya tak nak tekan ni sebab dia kalau kita guna GSA ni automatic on the spot terus dia jadi kita punya statement lah. Terus dah terbeli lah nanti kalau guna GSA. Kalau nak guna GAE, guna GSA mudah sahaja. Beli ni dapat 1,393. Beli satu unit 1,393 Maknanya kalau kita nak guna GSA akan deducted lah 1,393 nilai tu. Begitu Tuan Zul Halim. Tuan Masdo, Tuan Ahmad Masdo. Dalam akaun Tuan Rushdan ada listing below 250 sebab 10 kali kan minimum 250 USD. Okey. Saya mungkin Tuan salah faham sebab Okey, saya faham. Macam ni. Yang ni. Okey. Yang ini bukan saya punya investment. Ini tak boleh. Ini kita tak boleh beli lebih kurang dari 25 USD. Tetapi ini kebiasaannya apabila kita dah dinaik pangkat jadi dealer sejak jadi dealer, dalam sistem kita dia triggered automatic jadi macam ni. Semua dealer di Quantum Metal ni akan ada statement macam ni dan dia bukan statement investment kita lah. Dia hanya trigger untuk di-update dalam sistem saja. Ini tak perlu kita kita perhatikan lah. Ini memang trigger automatic sebab dah jadi dealer. Bukan bonus, dia bukan bonus, cuma dia just statement yang kosong. Itu bukan apa-apa. Begitu tuan-tuan dan puan. Cara Quantum Metal nak bagi bonus macam ni. Kita pergi dekat homepage. Ini contohnya. Dia bagi bonus lah. Dia bagi dalam bentuk US dollar. Macam mana dia bagi ni, setiap kali ada orang yang membeli ataupun kita sendiri yang top up, kita akan dapat commission dalam bentuk US dollar. Dan cara untuk kita convert dari US dollar ni, kita kena convert kepada GSA ataupun gold saving, baru kita boleh jual untuk kita cashkan, untuk kita realize the money gitu. So kalau kita view statement ni akan nampak lah orang yang membeli orang yang membeli GAE, GSA, orang yang beli GSA RM100, kita akan dapat reward 0.75%. Ada 17 sen USD. Kemudian beli ini contohnya 8 unit. 8 unit dapat 3.5%, dapat $70. So setiap kali ada orang beli akan bertambah dalam kita punya payout. Begitu. Free gift QM. Itu pun bukan free gift sebenarnya tuan. Itu memang dia trigger sahaja dalam kita punya account bila dah jadi dealer. Saya tanya pun dia kata tu tak ada apa-apa lah, itu mungkin sebab sistem dalam website yang jadi macam tu. So soalan dari Tuan Ahmad Masdo. Masdo ni. Nama Kugiran Masdo kalau nak terminate GAE boleh convert to GSA, macam mana pengiraannya? Kalau kita nak kira kalau dari GAE ke GSA, kita akan dapat nilai yang exactly macam yang kita jual GAE itu. Contoh kalau kita terminate GAE, kita dapat nilai RM2,500. Kita convert ke GSA, kita akan dapat totally 2,500 itu dalam GSA.
maknanya dia tak ada pengurangan dari segi nilai ataupun harga. Dalam arti kata lain, kita convert GA kita ni kepada gram emas tanpa sebarang spread. Itu pun salah satu option juga. Itu Tuan Ahmad Masdur ni agak bijak lah dalam memaksimalkan lagi apa yang kita boleh buat dalam quantum metal ni. Jadi kalau kita beli gram emas tanpa sebarang markup, sebarang spread, maka kita untunglah, kita beli dengan harga LME. Tetapi caranya kita perlu convert daripada kita kena terminate GAE kita tu masuk dalam GSA. Begitu. Tetapi biasanya kalau untuk pelaburan pertama cashkanlah dulu tuan kalau cashkan dulu kita rasa best lah, kita rasa teruja lah masuk dalam bank account kita sendiri kan. Lepas tu untuk the next bolehlah masuk dalam GSA dah, sebab misi kita adalah untuk memperbanyakkan lagi gram simpanan emas kita demi mengharungi masa depan yang katanya harga barang ni nak naik 30 ke 200% tahun depan. Maka apa persiapan kita macam tu. Okey, dari Tuan Syuk, kat mana boleh dapatkan slide presentation QM? Boleh dapatkan dari introducer puan dan tuan-tuan, ataupun sebaiknya melalui introducer tuan-tuan dan perempuan lah. Begitu. Kalau tuan dah jadi dealer ataupun dealer developer dan sebagainya, Quantum Metal akan provide presentation tu, yang QBEB, yang Quantum Metal Quantum Bullion Exchange Board, Quantum Metal punya trustee of dia punya Quantum Metal lah. Maksudnya yang 7% tak ada kan? Betul, tak ada yang 7% tu. Kita boleh buat 10% lah, 10%, 0% lah markup. Tak ada markup langsung. Convert tak charge 7% ya daripada GSE ke GSA. Ya, tiada Puan Zanaria. Okey. So ada soalan lagi ke? Boleh ajukan kepada saya. Silakan kalau masih lagi yang berhajat untuk bertanyakan soalan, kita masih ada masa. InsyaAllah kita akan share nanti seperti mana yang telah jika ada rakaman kepada presentation ni kita akan share. Jadi tuan-tuan boleh minta daripada introducer masing-masing. Dan juga pada malam-malam berikutnya kalau tengok kepada beberapa grup yang menganjurkan BOP macam ini, dia ada pelbagai gaya persembahan, skill yang berbeza dan juga tajuk-tajuk yang berbeza, termasuk kepada bimbingan secara teknikal yang juga Saudara Rusdan akan buat selalunya pada hari Sabtu malam Ahad. Jadi coaching yang kita buatkan, yang kita anjurkan ini adalah bertujuan untuk nak memberi pendedakan dan juga pengalaman kepada tuan-tuan dan perempuan bagi memahirkan urusan ini, termasuk jika tuan-tuan dan perempuan ingin berhasrat dan juga nak berkongsi dengan orang lain. Jadi maknanya sekurang-kurangnya mendapat sedikit ilmu. Macam saya saya join pada 6 bulan 6 itu, saya tidak mengetahui keseluruhannya, tetapi fokus yang saya bagi dan juga masa yang saya spend untuk BOP ini sebenarnya amat membantu kita sebenarnya, dan juga boleh kita mendapat ilmu untuk kita share dengan rakan-rakan yang lain. Jadi selebihnya kalau boleh kita bawa kepada BOP, sebab dalam BOP ini dia akan mencambahkan banyak ilmu, maklumat, termasuk soalan-soalan yang ditanya oleh orang lain juga kita akan dapat manfaat hasil daripada jawapan yang diberikan. So saya rasa itu di antara kebaikan bila kita buat BOP seumpama ini. Ada lagi tuan-tuan dan puan? Ni Puan Nadia, insyaAllah Puan Nadia kita boleh forwardkan rakaman pada klien. Boleh. Cuma kadang-kadang bila forward tu macam kita lah, kalau first time kita masuk, bila orang forward ni, kita bila tanya soalan kita tak boleh tanya kat video. Jadi nak tak nak kena berguru juga, walaupun berguru secara pasca pandemik ni Puan Nadia, dia berguru secara online. So tidak semestinya guru itu lebih tua daripada kita. Jadi orang muda pun kadang-kadang boleh menjadi guru, cuma berdasarkan pengalaman dan juga bagaimana dia telah memulakan dengan QM sebelum ini. Tapi kalau nak bagi rakaman tu Tuan Haji, saya rasa agak lama
kadang-kadang 2 jam Ah. nak tengok tu. Jadi Betul. mungkin orang tengok rakaman pun agak membosankan sikit kan, tapi tak ada masalah lah. Ada juga orang yang boleh menghadap skrin 2 jam untuk dia faham betul-betul kan mengenai fundamental. Okay, Assalamualaikum. Saya Puan Nurmala nak tanya soalan sikit, Cik Rusdan. Silakan, Puan. Puan Mala, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Cik Rusdan nak tanya beginilah, kita pun kempen lah orang untuk simpan duit dia dalam bentuk emas tak. Jadi ada setengah orang tu dia taklah berapa minat nak main jual beli emas ni kan. Pertamanya barangkali dia tak tahu, kedua dia pun kadang-kadang tak ada masa nak tengok BOP kita ni. Tapi dia hanya nak masuk, nak simpan duit dia dalam bentuk emas saja. Jadi kalau kita introduce dia tu, kita ni tak boleh apa-apalah kan. Kecuali kalau dia buat pelaburan dia masuk GAE, barulah kita akan dapat percentage kita. Tak juga Puan. Oh, tak juga. Untuk GSA kita masih lagi dapat commission dari segi penjualan GSA juga kita dapat. GAE 5X pun kita dapat. Cuma untuk GSA kita akan dapat yang agak rendah. Contohnya kalau introducer kita dapat 0.5% sahaja. Percentage. Kalau kita dah naik jadi dealer, kita akan kalau ada orang beli GSA kita akan dapat 2%. Begitu. Tetapi yang di quantum metal ni yang agak tinggi nilai percentage commissionnya adalah di produk yang gandaan itu, yang GAE. Yang GAE, kalau GAE 10X kita boleh dapat 7% sebagai dealer, kalau introducer dapat 2%. Gitu. Saya ni bercakap buat, memang ramai orang Kelantan, orang perempuan Kelantan ni dia suka beli emas kan. Tujuan dia lah untuk pajak gadai gitulah. Jadi mereka banyak tak tahu lah tentang kelebihan arwahnyum kita ni kan. Ya, betul. Terima kasih je Cik Rusdan. Okey. Terima kasih Puan Wala. Macam Rusdan sebutkan tadi, sebenarnya rakaman dia ni dia boleh membantu pasca ataupun post ataupun sebelum ataupun selepas. Kalau dia start tengok rakaman, dia akan confuse dengan pelbagai soalan. Tetapi kalau dia ikut BOP dan ditambah kefahaman dengan video dan rakaman, itu akan lebih lebih murni dan juga harmoni dari sudut kefahaman dan juga apa yang dia boleh buat nanti, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan. Saya nak tanya, kan macam kita dapat commission tu kan, dia dalam bentuk apa ya? Dia dalam bentuk US dollar, Puan. Dia masuk dalam GSA kita ke ataupun macam mana? Ya, untuk peringkat introducer, commission yang kita akan dapat akan melalui Gold Saving Account ataupun GSA lah. Dia akan direct, setiap kali ada orang beli akan masuk terus dalam GSA kita. Kalau yang kalau dah naik jadi dealer, dah naik pangkat satu level jadi dealer, kita akan dapat commission itu dalam bentuk US dollar dahulu. Dia float, dia terapung dahulu dalam bentuk US dollar dan kita perlu tukarkan kepada GSA. Dia proses yang sama, cuma introducer dia direct masuk dalam GSA. Tetapi kalau dealer, dia perlu terapung dahulu dalam US dollar dan dia boleh convert ke GSA itu bila-bila masa yang dia nak convert lah. Dan dia ada option, dia ada pilihan lah. Dia boleh convert ke dalam GSA itu ketika harga rendah. Untuk dia maksimalkan lagi kan dia punya. Kalau kita dah jadi dealer, dia macam sistem, dia automatik lah, sistem akan tahulah. Maksudnya kita punya group sales tu dah 30,000 macam tu lah. Automatik kita terus dapat jadi dealer lah. Tidak. Dia tak boleh, dia tak auto sebab di quantum metal dia ada konsep consultant kita panggil kita perlu beritahu ataupun notify. So konsep introducer tu lah ya. Kita bagi outline kita kata kita dah beli sekian, so promote jadi introducer macam tu kan. Betul. Untuk naik dealer pun sama juga. Tapi macam mana kita nak tahu macam kita punya pembelian dalam untuk tim kita tu dah cukup 30,000 ke belum? Okey, untuk itu untuk kita check sama ada kita dah cukup 30,000 pun dealer yang akan, hanya dealer yang boleh nampak sama ada introducer ni dah mencukupi ataupun tidak jualan dia yang 30,000 itu.
Saya rasa apa ni, dealer Puan Nadia, Tuan Haji Ishak Tuan Haji Ishak, kita ada communicate di Telegram kan. Jadi memang kita kena Puan kena bagi tahu Haji Ishak, tanya dia, saya dah cukup ke belum jualan 30k tu. Dan juga kalau dah cukup, Puan perlu submit nama, ada detail dia lah, nanti Haji Ishak boleh sediakan. Kemudian ada dealer fee sebanyak RM300, kita kena transfer melalui GSA kepada Quantum Metal. Dan juga ada training yang di-conduct oleh HQ lah selama 2 hari, Sabtu Ahad, yang Puan perlu ikutilah. Macam tu. InsyaAllah, terima kasih. Okey, sama-sama Puan. InsyaAllah tu tak lama lagi tu Puan Nadia. InsyaAllah, terima kasih. Amin, amin. Amin, insyaAllah. Dan dah menghampiri 11 malam. Ya, okey ni dari Tuan Syuk ada tanya ni. Selain dari sales 30k, ada requirement lain tak? Okey, dia ada dua syarat yang perlu seiringan dengan syarat untuk jadi dealer ni. Pertama adalah jualan 30,000 dan itu perlu hanya direct bawah kita saja. Kalau bawah kita ni introducer ni buat jualan. Jualan introducer bawah kita ni bukan consider kita punya jualan lah. Dia bukan MLM Quantum Metal ni bukan MLM. Kita kena direct yang belian direct kita sahaja dan perlu beriringan dengan 5 orang minimum. Kalau dah capai jualan 30,000 tetapi kita hanya ada seorang sahaja pelabur, maka itu belum cukup syarat lah. Maka kita perlu ada 5 orang minimum dan juga 30,000 jualan. Maknanya kalau 5 orang, seorang beli 6 unit, maka 5 orang dah 30 unit. Maka dah boleh jadi dealer lah. Itu syarat dia dah cukup. Ataupun 30 orang, seorang beli 1 unit. Ataupun seorang beli 26 unit, lagi 4 orang jadi beli 1 unit. Maka kita dah cukup syarat lah untuk jadi dealer lepas tu. Begitu. Cik Roshidah, yang 30,000 tu ada time limit ke? Tak ada time limit. Bila-bila masa, sampai bila-bila. Maksudnya kalau setahun ke sehari ke kita terus ni, terus dah boleh jadi dealer. Dan dia tak ada maintenance lah Puan, kita tak perlu kena ada jualan ni 30k setiap bulan pula lepas tu, tak ada. Once dah jadi dealer, sampai bila-bila kita jadi dealer. Okey, terima kasih. Dia kadang-kadang bila ada duit ni kita boleh plan untuk pasang kaki di bawah untuk cepat naik dealer ni. Apa nama yang bertanya ni Puan Hanita. Kita okey, satu. Yang keduanya kalau kita tak ni kita kena cari 5 minimum ataupun lebih. Yang penting mesti 30,000 dia punya tu. Jadi maknanya minimum 5, maknanya lebih pun tak apalah. Boleh lebih. Yang ada dealer di bawah saya ni dia buat ada 2 ataupun 3 dealer dia buat dalam masa 2 hari ke 3 hari je. Jadi proses dia nak tu secepat mungkin. Jadi maknanya Quantum Metal memberi ruang kepada kita untuk kita mulakan dengan jumlah RM yang sedikit pun boleh, jumlah RM yang besar pun boleh. Jadi tapi peluang yang diberikan kepada kita insya-Allah setakat yang kita nampak dan option ataupun pilihan yang ada tu boleh memberi ruang kepada kita. Kalau saya tengok kat dalam FB tadi tu setakat 500 ke 1000 tu kalau kita rajin dan juga kita boleh menyampaikan apa yang kita faham dan juga ajak kawan-kawan ke BOP ni, saya nak kata mudah tu taklah sangat, tetapi sekurang-kurangnya ini jalan ataupun jalan pintas yang boleh kita buat secepat yang mungkin insya-Allah. Ini kadang-kadang kita buat dalam masa PKP tidak kita jaga SOP, tak nak berjumpa, tapi sebenarnya melalui program seumpama ini juga sebenarnya bukanlah satu penghalang kepada kita insya-Allah. So kita doakan semua Puan Anita dan juga semua yang hadir pada malam ini akan mencapai matlamat dan tujuan dia insya-Allah. Ada tambahan Haji. Ya. 30k jualan itu tak termasuk GSA GSA tak dikira. Untuk yang dealer ni memang Quantum Metal dia promote untuk GAE sahaja. Jualan GAE saja.
sama ada JE5X ataupun JE10X, tak ada masalah lah. Kemudian yang ada bertanya 300 itu untuk apa? 300 itu kita akan dapat merchandise dan juga sertifikat berupa t-shirt, sertifikat consultant dan lanyard profesional lah daripada Quantum Metal, Quantum Bullion Exchange Board. Dan juga ada training dari Quantum Metal Corporate University selama 2 hari, Sabtu dan Ahad. Itu dan guna 300 tu untuk fee tersebut lah. Gitu. InsyaAllah. Saya menjangkakan ada 1-2 lagi, kalau tak pun kita boleh end session kita pada malam ini. So tak apa, ini bukan malam, kita harap ini bukan paling awal dan juga yang terakhir yang untuk kita menyertai. Bukan masalah kita ada duit ataupun tidak, tetapi sekurang-kurangnya kita memulakan dengan ilmu, dengan maklumat yang kita ada, dan akhirnya insyaAllah kita berusaha untuk mencapai apa yang kita impikan insyaAllah. So terima kasih banyak Rosdan, kita end session kita di sini dulu pada malam ini. Okay. InsyaAllah Tuan. Terima kasih banyak di atas perkongsian maklumat dan Rosdan, anak muda yang telah berjaya, yang telah menunjukkan prestasi yang baik. Jadi umur bukan penghalang, cuma saya tinggalkan tuan-tuan dan puan dengan 3 soalan yang sama-sama boleh kita fikirkan. Orang lain dah top up, kita bila lagi? Orang lain dah mula, kita bila lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi yang nak memulakan? Dan kalau bukan sekarang, bila lagi? Jadi raja-rajalah kita tengok trend harga emas itu, sebab bila harga turun ada orang menggunakan istilah beli, tapi ada orang yang menggunakan istilah borong. Tetapi ketika mana kita harga naik tinggi, itulah masa untuk kita mengambil keuntungan, tetapi dengan syarat kena tengok dekat kotak dia tu dengan initial investment kita tu, dan juga dengan profit yang kita dapat tu dah dapat profit ke belum. Jadi sekurang-kurangnya pendedahan yang telah diberikan oleh Saudara pada malam ini mampu untuk memandu kita insya-Allah, dan kita harapkan semua yang kita masuk ini dengan niat yang suci, niat yang ikhlas, insya-Allah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusan kita dan akhirnya menyampaikan hajat kita bersama. Mohon maaf ada salah dan silap, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan Puan. Ada yang nak tanya tadi? Silakan.